Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam masing-masing terkejut, tiga-tiga sekali terkejut. Rupanya dah cukup time untuk kita bersiaran. Allahu Akbar. Okey, seperti biasa malam ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian, yang bakal masuk sekejap lagi. Share, jangan lupa share, kongsikan live yang menarik ni, bagaimana kita boleh menambah ilmu teknikal khususnya yang meminati BBMA. Ya, dan juga boleh tengok yang sebelum-sebelum ni cikgu di channel YouTube kami ctc.fm. Okey, baik. Hari ke sehari kita dapat lihat COVID-19. Hari ni 440. Sangat menarik lah bagi saya. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ni saya, Boboy dan juga cikgu akan bersama dengan anda untuk episod yang ke-147. 14 Julai 2020 khas untuk anda semua. Baik, sebelum saya nak meneruskan, saya nak menyapa Reza Izzuan yang berada di ruangan komen yang dah pun bersama dengan kita. Assalam Bang Lan dan juga DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Okey, Abdul Aziz ni daripada Brunei Darussalam ni. Assalamualaikum Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Semoga sihat-sihat selalu daripada Brunei. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Su dan juga Cik Gulan. Selamat malam cucu Pak Leh daripada Ganu kita. Ganu kita Cik Pak Leh, apa khabar? Okey, Muhammad Zul Hilmi, kalau nak scalping guna time frame berapa Sifu? Okey, nanti akan dijawab oleh cikgu. Assalamualaikum. Selepas momentum nak cari re-entry, malah sebaliknya candle tak berhenti tempat MA, terus menuju kepada top ataupun low BB. Boleh nanti saya pair mana? Okey. Boleh dapatkan pair mana? Nanti senang, kita nak terus cari je benda tu Yang penting pair mana. Ni Warren Harmawan, macam biasa pantun cikgu. Ya betul. Itu takkan tak ada, mesti ada. Assalamualaikum Pak Su dan juga Cikgu Aslan daripada Syakirin Aris. Baik, ni dia pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Satu lagi saya nak tekankan dekat sini, kalau kita bertanyakan sesuatu, ada lebih baik kefahaman tu datang dengan pair sekali, supaya cikgu terus buka, cikgu akan terangkan sekali, akan mudah dia masuk dan hadam. Betul InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Cikgu sihat cikgu Alhamdulillah, sihat. Okey, sebelum saya nak start lah, saya sebenarnya rindu dah. Lama saya rindu dengan An-Nur Yong Taufu ni. Kan, ni tuan-tuan dan puan-puan barang baik ni. An-Nur Azran Aziz Yes, apa? Azran. Yes. Yong Taufu ni banyak, tapi kalau saya memang tak cukup sebab rasa dia. Bumi Putra An-Nur Yong Taufu. Ni boleh carilah. Kajang Prima Sarjana. Kajang Prima Sarjana. Terima kasih cikgu kerana belanja saya dan Boy makan Yong Taufu kita boy. Baik, tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan cikgu. Dan ada lagi Rizwan Rasul sekejap lagi. Ucapan didahului dengan bersama Cikgu Aslan kita mentelaah analisis. Cukup ilmu mohon diberi, profit biru senyuman. Oh, pantun. Okey. Wah, Rizwan Rasul. Assalamualaikum. Ucapan didahului bersama Cikgu Aslan kita mentelaah analisa. Cukup ilmu mohon diberi, profit biru senyum sangat manis. Wah, memelah. Okey, Cik Wan Anda pun dah masuk. Assalamualaikum cikgu dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Baik cikgu, tanpa buang masa, kalau kita tengok komen lepas ni lagi banyak. Okey, persoalan anda sekali dengan pair. Senang Senang. Okey cikgu, untuk minggu ni okay. Saya tak silap saya ada nampak cikgu post tentang JPY. Betul. Boleh cikgu beri sikit pencerahan tentang kenapa minggu ni cikgu menyebut JPY dalam status cikgu. Okey, terima kasih Pak Su. Terima kasih Boboy, orang kuat teknikal kita. Dan tuan-tuan di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Malam ni cuaca cantik. Saya daripada Kajang driving sampai ke sini, alhamdulillah cantik. Dan tadi pun saya scroll tengok dekat Facebook, teringat Tuan Azhan, teringat dia punya Yong Taufu. Tu yang beli tu. Tidak. Tu yang dapat rasa tu. Yang teringat tu. Sebab tuan-tuan lately memang
Saya dah duduk rumah tu. Dulu biasa juga boleh pegang-pegang laptop, boleh jawab-jawab. Sekarang agak challenging. Yalah, sebab ada orang baru ni ada baby kan. Dia dah mula merangkak. Jadi saya tak boleh lepas. Dulu dia bagi lagi, dia tidur, saya tengok sikit, saya buat kerja. Sekarang dia dah start berangkat. Alamak, tak sempat nak kejar je ke. So saya agak slow sikit lah menjawab lah. Okay. Alright. Apa khabar semua? Dan syukur Alhamdulillah sekarang ni minggu yang hari ni, malam ni, minggu ke 147 Wahid Arba'a Sab'atun. Sab'atun. So banyak tu. Banyak, ya Allah. So syukur Alhamdulillah Allah telah bagi kita nikmat akal fikiran, nikmat kesihatan, nikmat udara, oksigen untuk kita bernafas, kekuatan lagi tuan-tuan. Dulu ketika saya masih muda remaja, ketika masih ada rambut lagi, benda-benda macam itu memang tak pandang sangat. Tahu, celik mata, jalan. Tapi tuan-tuan bila umur meningkat usia, dia dah rasa lain lah. Jadi untuk malam ni, senja berlabuh terbenamnya mentari, malam yang tiba rehat bersama keluarga. Apabila setup weekly munculkan diri, mampukah bertahan sepekan untuk diduga? Sepekan untuk diduga Sepekan ni orang kata Berapa ni masuk? Sepekan ni tempoh masa berapa lama? Sebulan? Seminggu. Oh, sepekan seminggu. Dan kalau sebulan, Sempurnama lah. Yang bulan tu tak apa. Yang sepekan ni jarang-jarang orang gunakan. Cuma kalau yang dia lebih sebulan tapi tak ada tempoh tertentu, dia panggil semusim. So betul tu saya teringat cerita Piramli dulu tu yang duk fikir. Dan kebetulan tuan-tuan, apa yang pantun yang saya nyatakan sebenarnya saya sebut dari setup weekly dan sepekan, sebab sebenarnya dia kait-mengait. Sebab ada kaitan apa yang pantun tuan-tuan, kalau tuan perasan, saya mencari idea sebenarnya dari apa yang saya nak cerita malam ni. Pantun tu mesti relate dengan apa yang saya nak cerita. Baru ada link, baru pantun tu tak kosong. Tak orang kata tak merapu tempat lain lah. Jadi baris kedua, baris ketiga dan baris keempat adalah maksud apa yang saya nak kongsikan malam ni. Iaitu apabila setup weekly munculkan diri, mampukah bertahan sepekan untuk diduga? Jadi kalau sebelum dalam tu ni bahasa-bahasa cikgu ni, Dewan Bahasa dan Pustaka je ni. Dan satu, saya nak ucapkan tahniah tuan-tuan pada sesiapa yang trade pair USD. Apa tuan-tuan nampak mungkin tempat ke depan sekarang ni, ini adalah chart untuk indeks USD atau nilai USD tu yang berbanding dengan mata-mata yang lain yang utama. Dan kita nampak lepas tu nilai USD daripada minggu lepas membawa ke minggu ni, membawa ke hari ini, malam ni, saat ni, semakin lama semakin merudum. Semakin lama semakin merudum. Menjunam zaz. Dan dia merudum sebab Trump buat kali pertamanya pakai mask ke? Itulah. Kita dulu dia betul cukup ego dia. Macam pakai juga. Last pakai juga. Nyawa kan. Siapa tak sayang nyawa kan. Jadi ialah macam-macam berlaku. Tapi bagusnya bila nilai USD tu paksu dia lemah, maksudnya barangan secara kasarnya lah, fundamental saya tak main. Besok malam Tok Ketua dia lebih detail. Biar Tok Yun je lah. So secara asasnya, bila nilai mata wang sebuah negara tu rendah, jadi jika negara pengeluar, pengeksport, maka nilai barangan ekspor dia semakin murah dan orang ramai nak membeli dan jumlah dia dapat dijual dengan lebih banyak. Dan kalau kita rujuk sebenarnya, kalau saham-saham di US, Nasdaq, SP 500 dia meningkat dan harga saham terbang tinggi. Contoh antara tinggi tuan-tuan rasa tuan-tuan pernah dengar perkataan Tesla. Tesla tu satu jenama kenderaan kereta lah, yang mana dia satu kereta yang mana satu-satunya kereta paksu di dunia ni yang tak ada enjin. Tak ada enjin. Dia cuma ada bateri je.
Dia lain pada lain, tapi harga dia memang mahal. Lepas tu start harga dia pun dah 250,000 RM ke atas. Tapi satu dunia kejar benda tu. Dan harga saham dia daripada somewhere few years back 200 lebih, sekarang dah cecah 1,500 ke atas, mencecah ke 2,000 US. Harga saham dia mencanak-canak. So itu satu nama yang besar sebenarnya. So, because bila masuk dalam kereta tu, rasa bukan macam kereta, duduk dalam komputer. Sebab lepas tu dalam Tesla tu, saya biasa tengok dia punya video lah, belum pernah masuk lagi. Biasa kita start engine nak driving semua kan, dia kita masuk saja, tengah-tengah panel, biasa tempat aircon tengah-tengah tu akan ada satu flat macam kita punya iPad tu besar. Kita tekan-tekan semua situ. Nak set aircon, nak set apa saja dalam kereta tu, semua ke situ. Kuatnya bateri dia, boleh supply aircon apa semua. Dan jarak bateri dia sebenarnya boleh pergi sampai 500 km. Non-stop. Balik Kelantan tu pergi. Tapi waktu harga kereta dia bermula pada 250,000 RM. Kat Malaysia ni berapa biji saya ada tengok dekat beberapa YouTube lah. Tapi tu teknologi mana satu dunia kejar. Hebat tu dengan menggunakan kuasa bateri. Yes. So benda-benda tu tuan-tuan, bila nilai dolar rendah, maka kemampuan untuk orang membeli tu semakin lama dia semakin Yalah, bila murah orang ambil mana peluang. Rendah sedikit mana dia boleh bayar pada harga yang sama, dan dia mampulah. Dulu tidak kena bayar lebih. Itu dia punya impact lah kan. So kita tak tahu apa sebenarnya rancangan, cuma apa yang kita boleh nampak tuan-tuan adalah memang kita nampak bahawa pergerakan ni pergerakan besar tu, yang apa yang saya nampak adalah tanda-tanda awal untuk kejatuhan lebih jauh tu dah ada. Baik. Dan antara pair yang sememangnya yang saya suka tengok yang berganding bahu dengan USD ni adalah Canada ataupun UCAD, yang saya menunggu untuk jarak perjalanan yang jauh untuk jatuh setelah lebih 8 tahun dia naik. Yang tu tak apa kita slow, cuma saya bagi hint dulu. Dulu. Dan kalau kita rujuk kepada apa yang saya katakan tadi Basu tentang setup, sebelum saya nak menjawab soalan tuan-tuan, satu benda saya nak minta, apabila tuan-tuan nyatakan soalan, sila nyatakan pair untuk terus saya terjun kepada pair tersebut. Senang saya bercerita. Betul. Kalau tidak saya tercari-cari tuan-tuan, sebab waktu kita cuma ada 1 jam. Ini pun dah bergerak 13 minit. Nanti kita terkejar-kejar. Jadi tuan-tuan nyatakan soalan, boleh copy paste balik soalan tu, nyatakan pair mana, saya terus pergi. Jadi insya-Allah itu memudahkanlah sebab masa singkat. Okey, sebelum tu sementara tuan-tuan buat balik tu, saya cerita sikit tentang apa yang saya nak kisahkan pada malam ni, berbalik pada pantun tadi tu. Okey, Pak Su, sebenarnya setiap minggu saya mencari suatu setup di time frame weekly. Yang mana tuan-tuan, time frame weekly tuan-tuan, dia untuk dia muncul setup maksudnya adalah re-entry yang saya masukkan, tempat kita entry. Dan satu benda, saya ada berborak dengan beberapa orang trader lah. Dia kata dia gunakan BMA, tapi kenapa ketika masa dia nak sell ada orang kata buy, dia tak nampak nak relatekan benda tu. Dan kenapa ketika orang tu buy dia nampak sell. Sebenarnya tuan-tuan, kalau siapa yang dah pernah belajar BMA, siapa yang dah pun tahu, mungkin kadang-kadang terlepas pandang atau terlepas faham. Sebab lepas dalam BMA kita sebenarnya, Tuan Umar Ali, dia dah permudahkan untuk kita. Terima kasih banyak pada dia. Dia cikgu kita semua, dia anak murid dia beribu-ribu, yang mana dia telah permudahkan untuk kita. Dia beritahu sebelum sesuatu entry itu muncul, akan ada suatu bentuk candle beritahu lepas ni ada entry ya. Dia beritahu contohnya macam analogi sebelum hujan ada angin kuat. Jadi bukan hujan tiba-tiba. Jadi dalam BBMA dia istilahnya adalah signal. Dia ada 2, signal dan setup. Setup ni Pak Su, tuan-tuan semua, setup ni adalah tempat di mana kita meletakkan entry. Okey, manakala signal adalah beritahu lepas ni ada entry lah. Gitulah lebih kurang. Itu sebab kadang-kadang bila kita nampak kita nak re-entry sell, tapi tuan-tuan, sebelum ada re-entry sell, candle akan naik. Contohnya dia buat bacaan apa? Dia buat bacaan momentum, dia buat full structure semualah. Jadi sebelum nak masuk, kita baca ni dulu. Sedangkan
orang lain, dia buy, kita prepare nak sell. Jadi dari situ saya sebenarnya, sebab susunan ataupun gaya bagaimana trader BMA adalah kita sentiasa menunggu signal sebelum kita jumpa entry atau setup. Jadi saya rasa ramai tahu ekstrim adalah signal. Ekstrim tuan-tuan bukan tempat untuk kita nak entry. Tetapi kalau nak juga entry, tak ada masalah. Ini ilmu yang dicadangkan. Kalau tuan-tuan nak entry, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan faham bahawa ekstrim adalah bukan tempat entry. Ekstrim adalah signal beritahu selepas ekstrim akan ada TP wajib. Ini bukannya jadi sebenarnya kalau katakan nak go in detail, dia ambil masa. Saya ambil sekali dulu sebab masa agak suntuk sebenarnya. Ambil ekstrim, selepas ekstrim dia ada TP wajib. Selepas TP wajib dia ada market hilang volume. Tuan-tuan, market hilang volume lah tempat-tempat yang mana saya sangat suka nak entry. Itu saya kejar tuan-tuan. Saya tidak mengejar, saya nak tunggu ekstrim, saya nak tunggu TP wajib. Tapi saya tahu tempat saya entry tuan-tuan, tempat saya melaya adalah di kawasan-kawasan market hilang volume atau MHV. Di situlah bermulanya perjalanan jarak jauh. Di situlah bermulanya sebelum pergerakan-pergerakan besar muncul. Sebab selepas ekstrim kita ada market hilang volume, kita ada TP wajib. Selepas TP wajib kita ada MHV atau market hilang volume. Market hilang volume. Campur-campur dia lost volume sebenarnya. Kemudian ada arah kukuh. Arah kukuh ni tuan adalah signal bagi sesiapa yang dah terlepas. Alamak, aku dah terlepas lah market hilang volume atau MHV sell ni. Sabar, sebab selepas itu akan muncul arah kukuh. Ni dia punya mapping, ni dia punya peta. Maksud dia dah bagi tahu selepas MHV dia ada arah kukuh, selepas arah kukuh ada re-entry. Jadi bila tuan-tuan nampak arah kukuh adalah signal. Jadi bila tuan-tuan dah nampak signal, dah tahu dah selepas arah kukuh akan ada setup. Arah kukuh adalah signal, selepas arah kukuh adalah re-entry. Re-entry itulah setup, re-entry itulah tempat kita nak meletakkan entry kita. Selepas arah kukuh, selepas re-entry, kita ada momentum. Momentum bukan tempat kita nak entry. Momentum beritahu bila kita dah ada arah kukuh pasu, kemudian kita dah entry di kawasan re-entry, kemudian ada momentum, katakan saya ada jatuh. Jadi kita dah profit. Itu dia beritahu janganlah sambung lagi nak layer, sebab benda semakin lama semakin lemah. Cukup dekat pucuk, dekat re-entry tu kita dah dapat, lepas tu dia akan turun membuat bacaan momentum. Kalau kita nak TP, kita boleh TP dekat bawah tu. Kalau tak nak TP, nak tambah layer lagi pun boleh. Jadi keputusan sebenarnya tuan-tuan di tangan kita. Ada orang tanya, bang, boleh tak TP kat sini? Sebenarnya tuan-tuan, trading ni dia bukan macam 1 jauh 1, 2 campur 2, 4. Trading tuan-tuan terpulang ikut masing-masing. Yang penting zone entry adalah zone yang betul. Itu sebab pasu saya tak kisah tuan-tuan nak hold ke, nak scalp ke, tak ada isu. Yang penting adakah tuan-tuan entry di zone yang betul. Kalau tuan-tuan entry di kawasan-kawasan signal, risaulah. Kalau tuan-tuan entry di kawasan setup, memang cantik. Itu sebab setiap entry kita menunggu di mana ada munculnya setup. Bila tadi ada baca momentum, sell katakan, selepas momentum akan muncul re-entry. Sekali lagi re-entry. Jadi kalau pasu sebenarnya, kalau ikut susunan tu tuan-tuan, kita ada ni dalam bentuk yang macam simple punya bentuk lah. Daripada MHV satu entry, arah kukuh re-entry satu entry, dah dua. Batu momentum re-entry satu entry. Lepas tu sekurang-kurangnya tuan-tuan dalam satu trend tu ada 3 tempat re-entry, sekurang-kurangnya lah. Jadi terpulang jadi terpulang tuan-tuan. Saya memilih hanya satu tempat saja. Saya memilih hanya market hilang volume saja. Kenapa? Sebab itulah permulaan. Bila dah ada arah kukuh, saya senyum. Bila ada re-entry, saya relax. Dia tak masuk dah. Itu saya. Sebab entry tuan-tuan terpulang tuan-tuan, tapi mana nak masuk tuan-tuan pilih. Cuma dia beritahu mapping. Lepas tu akan muncul momentum. Saya bertambah happy lah sebab okey momentum. Lepas momentum ada re-entry.
dan saya akan tunggu sampai ia selesai dan saya TP. Dulu tuan-tuan, lepas tu semua tempat saya nak belasah. Semua. Kalau boleh kita tak tahu kan. Dengar orang kata bang ini sedap, kita pun masuk. Lepas tu kena. Bukan apa tuan-tuan, kadang market jatuh. Betul dia retrace sekejap. Bila dia retrace tu kita dah risau. Alamak. Jadi kalau dapat yang atas sekali, iaitu kawasan market dalam volume, lepas tu bila dia jatuh, dia retrace, lepas tu dia turun, dia akan jatuh sampai trend tersebut dalam TF tersebut selesai. Saya belum menyatakan time frame, saya baru bercerita punya mapping saja. Benda ni sangat penting tuan-tuan. Tu sebab siapa yang belajar BBMA, dia penting adalah mapping. Dia punya peta. Bila tuan-tuan dah nampak peta perjalanan dia, senanglah. Macam kita nak pergi mana-mana. Contohnya kita nak pergi Port Dickson. Kata orang yang tak pernah pergi Port Dickson, saya dah lama tak pernah pergi, saya pun dah lupa tuan-tuan. Apa saya buat? Saya buka Waze. Jadi Waze tu ada mapping dia. Dia beritahu jarak, dia beritahu waktu, dia beritahu depan tu ada polis, depan tu ada accident, sedurkan perjalanan anda, macam-macam. Jadi dia punya peta tu adalah sampai ke destinasi. Kita nampak. Tapi kalau kita trade tanpa ada destinasi, tanya orang, kat mana yang nak entry? Umpama macam kita start kereta daripada rumah, kita nak pergi PD, mana nak lalu tol mana nak lalu, tanya orang, tol mana lalu, tol Kajang ke, tol Bangi ke, mana nak lalu, lepas tu masa tol nak exit kat mana jadi kalau kita tak ada mapping, kita akan tergantung-gantung. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan, nak atau tidak, sebelum tuan-tuan entry, tuan-tuan dah mestinya ada mapping penuh. Maksud saya dah nampak, okey, ini perjalanan dia. Kalau tuan-tuan, selagi tuan-tuan tidak mampu untuk nak buat mapping, percayalah, tuan-tuan dah trade dalam keadaan tak tahu apa. Bila masuk, betul ke tempat aku masuk? Baru biru dah TP. Alamak, jatuh lagi. Kalau aku tak TP. Tapi kalau merah, tak apa merah. Tak apa, kita tahan. Merah lagi, tak apa, kita tahan. Lepas tu MC. Macam Syamin cerita semalam lah. Benda trader sifat tu yang sebenarnya mengganggu kita. Jadi mapping sangat penting. Betul. Jadi tuan-tuan di luar sana pastinya ramai ada ilmu, macam-macam ilmu di luar sana tuan-tuan, beribu-ribu ilmu ada. Dan bagi sesiapa yang specifically menggunakan BBMA, itu yang saya nak ceritakan. Dan apa yang saya nampak tuan-tuan, setup besar dah pun muncul. Besar maksudnya weekly. Itu yang saya katakan dalam pantun tadi. Weekly tuan-tuan, yang mana setup weekly ni, lepas tu dia berada di kawasan tertinggi weekly. Dia nak valid sebelum dia nak jatuh, katakan re-entry weekly nak jatuh, lepas tu dia tidak boleh jatuh dalam satu malam. Kadang-kadang tuan-tuan, berhari-hari, for the whole week, dia turun naik. Kita duduk pening. Bila masalah kau nak turun? Bila masa tu tuan-tuan, kita dah penat menunggu tak turun-turun, kita pun lelap, tu dia turun. Tuan-tuan, kena time frame. Bila tuan-tuan gunakan time frame re-entry weekly, di mana market lang volumenya di daily, full structure yang tuan-tuan nampak turun naik tu di 4 jam. Siapa yang scalping, dia belasah scalping, tiba-tiba terkejung panjang. Masa tu tuan-tuan ada yang MC. Saya tahu benda tu sebab saya pernah buat. Jadi apa yang saya buat adalah, saya nampak saya tak besar dan saya bertahan. Saya tahu insya-Allah dia akan jatuh. Waktu kita tak tahu. Kita cuma boleh anggarkan, kita cuma boleh agak berdasarkan kepada news. Ada ketikanya lepas tu news jalan, candle macam tu je. Betul. Kita pun nunggu bila lah kau nak jatuh kan. Bila kita dah nunggu, lepas tu daripada pagi sampai ke petang, penat dah, malam terkejut bagai nak gila. Itulah market tuan-tuan. Dulu memang tuan-tuan menunggu ni, penungguan ni menunggu satu seksa. Penantian satu penyiksaan. Penungguan pula. Menanti. Penantian tu penyiksaan, betul so. Itu yang benda terseksa tu kan. Dia cut loss ke ataupun dia tutup. Lepas tu tengok, alamak, dia jatuh. Okey, apa yang saya kongsi tuan adalah PJPY sebenarnya. Dan merujuk kepada, saya ambil satu PJPY yang saya rasa bentuk dia antara bentuk termudah lah kan, antara bentuk termudah yang saya kata ramai-ramai nampak lah.
Okey, saya ambil dulu pada pair. Sebenarnya ini pair yang saya dah letak kat saya punya wall. Yang saya letak saya punya wall, iaitu NZD JPY. Yang tuan-tuan nampak di depan ni. New Zealand JPY. Kenapa? Okey, lepas tu sifat candle NZD ni, dia selalunya dia lebih mengikut kepada pair yang lebih kuat daripadanya ataupun abangnya, iaitu AUD. Bila dia bergerak, tuan-tuan, pergerakan dia tak menggila sangat macam AUD, dan bentuk-bentuk dia jelas lah. Kalau saya rujuk tuan-tuan kat sini, kalau saya pergi kepada kiri sekali kepada weekly, dan tuan-tuan nampak saya besarkan kat sini. Okay, kita nampak bahawa candle minggu lepas ni, lepas tu, okay, ia berada di mana? Di kawasan-kawasan 5-10 high di weekly yang biru ni. Jadi apabila ada candle yang berada di zon 5-10 high di weekly, maksudnya itu adalah setup untuk kita nak sell. Setup untuk kita nak sell. Dia beritahu minggu lepas setup untuk kita nak sell. Jadi bila kita nak sell, maka kita carilah apakah bacaan-bacaan di ETF yang lebih kecil untuk menyokong atau menyatakan bahawa dia nak jatuh. Jadi saya kecilkan, tuan-tuan, daripada weekly kepada daily. Dan apa yang kita nampak, saya besarkan balik, dan lepas tu boleh nampak kat sini. Tengok candle-candle, tuan-tuan, dah ada termasuk hari ni belum siap lagi ni. Okey, ambil backdated 3 candle, dah ada 3 candle yang warna merah. Bermaksud kalau tuan-tuan tengok body ni, 3 body ni kalau gabungkan, ni adalah seller. Dia dah masuk dan harga dah mula rendah. Dan tuan-tuan, dalam BB kita nampak bahawa candle ni kan dah mula masuk ke dalam BB dan jauh daripada garisan top BB. Bila ada candle yang mula tutup di dalam BB, apatah lagi buka dan tutup di dalam BB dan mula jauh ke dalam BB, dan kita nampak basuh garisan hitam ni, top BB ni dah mula apa? Mencengkup, mengecil. Daripada kembang menguncup, bermaksud kekuatan untuk nak naik lemah. Lepas tu tengok jarak antara 3 candle ni dah makin jauh dengan garisan hitam atas ni. Okey. Tu maksudnya aku dah tak boleh pergi dah, aku dah penat dah, aku nak jatuh dah. Macam itulah bahasa lebih kurang. Jadi dia dah beritahu dah bahawa kekuatan naik tu dah habis, dia nak jatuh. Dan saya bagi mudah apa dia, tuan-tuan. Bila dah nampak candle macam ni, jarak, kalau zone daripada saya suka ambil zone. Saya tidak ada sharp entry daripada garisan hitam atas ni, lepas dia panggil top BB, sehingga ke garisan tengah ni dia panggil mid BB, tuan-tuan. Ini adalah zon-zon market hilang volume, yang mana tidak ada candle di zon tu yang tutup di luar top BB. Jadi tidak ada bacaan momentum buy. Jadi tuan-tuan, inilah zon-zon di mana untuk kita nak mencari entry sell. Itu kalau kita lihat di daily. Dan bila kita rujuk di time frame 4 jam, bagi sesiapa yang dah pun lihat ataupun tahu, atau mungkin pernah tengok, saya dah post satu formula yang mana bila berlaku re-entry di weekly, maka di daily adalah market hilang volume, dan di 4 jam lepas tu adalah momentum. Jadi sebenarnya di sini di daily ni memang kawasan-kawasan market hilang volume sell, sebab tidak ada kekuatan atau tidak ada candle tutup di luar top BB. Dan tuan-tuan, dan ada di 4 jam telah pun muncul bacaan momentum sell. Jadi saya rasa saya buat macam ni. Okey, ni lebih jelas. Lepas tu nampak ada candle merah ni tutup di luar garisan hitam ni, tuan-tuan, nama dia momentum sell. Okey. Tapi tengok dia naik kan. Lepas tu nampak dia naik, nampak tak ada macam sebatang ni, echo ataupun shadow dia panggil ni. Tuan-tuan, candle ni lah yang selesai pukul 1 pagi semalam. Saya lepas habis workout, saya tidur lewat, saya tidur pukul 4 lebih. Pukul 1 ni, tuan-tuan, saya tengok sebatang macam ni, dia cocok hampir menyentuh top BB, tutup kat dalam ni. Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya pun melaya kat sini. Sebab tuan-tuan apa? Tuan-tuan, sebab saya tahu ini adalah market hilang volume. Sebab saya tunggu candle siap. Kebetulan candle bentuk macam ni memang cantik menunjukkan bahawa tidak ada kekuatan nak naik. Itu di H4. Kalau tuan-tuan lihat dekat H1,
Nah, tuan-tuan kan nampak kena merah ni dah mula tutup masuk ke dalam BB. Bermaksud tidak ada kekuatan untuk nak naik. Tu yang saya dah start sell. Ni zon-zon dia, dan tuan-tuan nampak kat sini candle ni berada di antara garisan top dan mid. Inilah zon-zon saya sell. Jadi saya masih ada lagi hold, simpan, sebab tuan-tuan, bila ada bacaan momentum sell di 4 jam ni, maka ia memvalidkan perjalanan re-entry sell di weekly. Okay, dan ada tanya, apakah yang membatalkan bacaan ini? Tuan-tuan, bacaan ini akan terbatal apabila momentum sell disambung dengan momentum buy, maka terbatallah bacaan sell ni. Momentum akan dibatalkan dengan momentum yang berlawanan. Tapi jikalau tidak ada bacaan momentum buy terus jatuh tuan-tuan, maka jarak ataupun tempat untuk kita nak jangkaan TP adalah di mana? Adalah di garisan low BB di daily. Kenapa? Sebab ni dah destinasi dia. Yang ni di atas lepas tu, ni adalah waktu dia bergerak, waktu dia baru nak bermula. Di manakah destinasi dia? Destinasi mana dia dah sampai? Macam saya katakan tadi, daripada rumah nak ke PD, nak sampai tuan-tuan di garisan low BB di daily. Kenapa di situ? Mesti ada sebab. Bukan macam okay, dia sampai ke low BB, so what? Mesti ada cerita kenapa low BB. Macam saya katakan tuan-tuan, garisan top BB di daily ni adalah kawasan-kawasan tertinggi weekly. Jadi pergerakan dalam BB tuan-tuan adalah candle, kalau tidak ada bacaan momentum buy, dia akan retest dan dijangka jatuh dan jatuh mencari balik kawasan yang bawah ni. Sebab low BB di daily juga merupakan support, top BB di daily juga merupakan resistance, dan resistance di daily adalah kawasan re-entry sell di weekly, dan support di daily atau low BB di daily adalah kawasan re-entry buy di weekly. Inilah perjalanan dia. Dah nampak dah. Itu dia punya cerita. Okay, so dah lebih setengah jam. Mungkin kita boleh jawab soalan baru. Saya nak terus jawab soalan. Okay, boleh. Tadi yang pertanyaan bila super tu dia tak bagi pair. Jadi saya ke soalan yang seterusnya lah. Okay, Ahmad Tajudin. Assalamualaikum Cikgu Lan dan Cikgu Pasal. Saya ada share analisa UJ pada Cikgu minggu lepas. Boleh bagi map untuk UJ sepanjang minggu ini. Thank you Cikgu. Okay, alright. Ini bersangkutan dengan minggu lepas ni. Okay, good. So since bila dia kata okay, saya nampak sesuatu. Okay. Mata saya tuan-tuan, dia menjadi MHV je. Okay. Alright tuan-tuan, bila kita rujuk kat sini, sebelah kiri ni saya tukarkan kepada weekly dulu. Okay, kalau weekly tuan-tuan, saya nampak bahawa candle ni lebih rapat kepada kawasan-kawasan re-entry buy di weekly, dan saya kecilkan kepada daily. Tuan-tuan, kita nampak jelas apa yang sedang berlaku sekarang adalah ada candle daily pada hari ini berjaya menyentuh garisan MA5 high. Okay. Bermaksud tuan-tuan, sekarang ni di UJ adalah kawasan-kawasan re-entry sell di daily. Di daily, dan tengok bila ada berlaku re-entry sell di daily, maka formulanya adalah market hilang volume adalah di 4 jam atau H4, dan full structure ni tuan-tuan adalah di H1. The mapping. Terima kasih pada soalan. Saya nampak setup sedap juga nak entry ni. Sedap juga Kau terlepas tu ada. Saya tak tengok banyak pair tuan-tuan. Saya tak tengok banyak pair. Tapi insya-Allah bolehlah saya baca. So tuan-tuan nampak kat sini dekat daily ni memang sempat sangat lah ni. Kawasan re-entry sell di daily, tuan-tuan tengok di 4 jam. Lepas tu pun nampak tu ada tu candle kat sini. Ada beberapa candle lah. Dia berada di antara garisan top BB dan mid BB. Baik. Jadi ini tuan-tuan kawasan market hilang volume sell. Ni zone di atas top dengan mid. Nampak ni? Inilah kawasan-kawasan yang menyatakan bahawa di situlah tempat kita nak sell. Okey, yang akan validkan bahawa re-entry sell di daily dan market hilang volume sell di H4 ni adalah valid. Apa dia? Adalah momentum sell di H1. Sehingga sekarang tuan-tuan, masih belum lagi ada sebarang candle yang tutup di luar low BB. Bermaksud belum lagi ada confirmation. Okey.
Tuan-tuan, biasanya bila kita nak menunggu confirmation, kita tidak akan dapat harga yang terbaik. Dia ada pro and con, sebab jikalau kita nak yang confirmation, harga tu dah agak sedikit ke bawah kalau kita nak sell, sebab dia nak valid. Tetapi tuan-tuan, ada yang bertanya macam mana nak dapatkan pucuk atau nak lebih yakin. Apa saya buat Pak Saya akan menggunakan ni cadangan. Cadangan tu tak disclaimer cadangan tu. Jadi orang ingat apa pula. Okey. Cadangan. Lepas tu ramai trader yang saya jumpa sebelum ni, masing-masing hanya ada satu account saja. Itulah AU, itulah UG, itulah segala-galanya dia trade. Sepatutnya, bukan sepatutnya, yang saya cadangkan tuan-tuan, okay. Satu account, satu pair. Satu account satu pair. Jadi kalau tuan-tuan nak trade UJ, kebetulan ada setup daily alamak. Nak trade sell UJ, sekarang kawasan sell sebenarnya. Nak sell UJ, bermaksud account tuan-tuan ada tu, letak UJ cukup. Jangan campur-campur. Kita nanti kelang kabut. Bukan apa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak UJ, tekan UJ. Nampak EJ, tekan EJ. Nampak JJ, tekan JJ. Dah 3 tuan-tuan. 3. Tuan-tuan ada satu pair, tuan-tuan buka untuk pair yang kedua. Apa tuan-tuan akan buat? Tuan-tuan akan buka pair ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampailah account tu MC. Ni kenapa? Ni saya cakap apa yang saya buat dululah. Kalau tuan-tuan dah mahir, tak ada masalah. Tuan-tuan tahu limit. Kalau saya ni bagi yang barulah. Kalau saya bagi, katakan saya nak trade multiple pair dalam satu account, boleh, tapi saya akan ambil pair yang sama. Contohnya saya nampak AJ, saya nampak NJ, satu account yang sama. Sebab saya tahu AJ, NJ ni adik-beradik. Selalunya NJ adalah akan mengikut AJ, NZD mengikut AUD. Dan satu lagi Pak Asu, pergerakan-pergerakan yang besar datang daripada AUD. NZD pergerakan dia kecil, tapi bentuk dia sama. Bentuk dia sama, tapi pergerakan dia agak kecil. Jadi untuk UJ ni tuan-tuan, sememangnya di 4 jam market dan volume. Saya tambah tuan-tuan satu tips of the night lah. Tip of the night. Standby. So bila tuan-tuan dapat bentuk ataupun dapat zone market hilang volume sell di H4, kekuatan ni tuan-tuan adalah lebih yakin apabila muncul engulf. Bila muncul engulf. Macam sekarang tuan-tuan nak sell, fokus sell. Saya nampak sell sekarang UJ. Untuk hari ni tuan-tuan fokus untuk bearish engulf. Tuan-tuan nampak sekarang ni. Ni Allahu Akbar. Ni bearish engulf. Dia belum selesai tuan-tuan Candle ni hanya selesai pada jam berapa? Pada jam 1 pagi. Jadi engulf ni tuan-tuan, dia akan menguatkan lagi bacaan dia kata. Dan tuan-tuan, bila muncul engulf di H4 dalam bacaan BBA di M15, muncul momentum sell. Itu dia punya, sebenarnya itu kaitan dia. Kenapa engulf tu kuat? Dari sudut BBMA, dalam engulf tu DTF kecil ada momentum sell. Itu link dia, itu link multi time frame. Sebab bila saya menggunakan engulf, bearish engulf sekarang ni, candle ni belum selesai tuan-tuan ada lagi 2 jam baru selesai. Okey, candle ni dia beritahu sekarang ada tanda-tanda nak buat engulf, bearish engulf di H4. Okey, bila H4, tuan-tuan akan nampak full structure-nya adalah bukan di H1 tetapi di M15. Jadi di M15 perlu ada bacaan momentum sell. Jadi untuk lebih jelas, saya letak kiri ni tuan-tuan H4, tengah ni H1, dan sebelah kanan tuan-tuan saya tengok M15. Tuan-tuan nampak? Lepas tu nampak dah ada bacaan momentum sell di M15. Bermaksud ni dah valid untuk jatuh, sebab momentum sell di M15 hanya akan terbatal dengan momentum buy. Sebelum muncul momentum buy tuan-tuan, jatuhan ni mesti selesai. Macam nak tahu selesai? EMA 50 berada di bawah MACD, ada bacaan momentum. Jadi bacaan yang selesai apabila EMA 50 ni berada di atas MACD dan selalunya bertemu ataupun rapat dengan top BB, maka selesailah bacaan di M15. As of now,
L15 tuan-tuan telah pun muncul, dan momentum sell di sini tuan-tuan telah pun membatalkan momentum buy kat sini. Apabila tuan-tuan nampak momentum sell di M15 diikuti ni saya beritahu satu lagi tip untuk kekuatan trend. Apabila ada momentum sell di H4, dah tahu dah nak jatuh ni, belum habis pasu momentum sell di H4, datang pula momentum sell ke H1. Okey, bermaksud perjalanan jatuhan berterusan. Sebab bacaan momentum sell di L15 berakhir di kawasan 5-10 low di H4. Ditambah dalam masa yang sama, momentum sell di L15 tu tak selesai lagi, ditambah dengan H1 ada momentum sell, bermaksud tuan-tuan jatuhan disebabkan momentum sell di H1 adalah berakhir di kawasan 5-10 low di daily. Jadi itu yang saya katakan jangkaan untuk jatuh, yang mana apabila muncul bacaan momentum sell di H1, jangkaan jatuh di mana tuan-tuan? Adalah di garisan low BB di 4 jam. Kenapa low BB di 4 jam? Sebab tuan-tuan, low BB di 4 jam adalah kawasan-kawasan zon-zon terendah untuk daily, zon-zon berdekatan dengan 5-10 low di daily. Itu perjalanan dia. Jadi kita entry bersebab. Bila kita bersebab, kita nampak selepas M15 momentum sell valid bearish engulf, dan kita nampak momentum sell di H1, kita dah tahu dah, inilah perjalanan mencari kawasan-kawasan yang terendah di daily ataupun zon-zon ataupun garisan low BB di H4. Itu tempat dia. Jadi itu saya ceritakan perjalanan tu. Jadi tuan-tuan dah nampak sebenarnya, tuan-tuan masuk saya sekarang satu tu, okey dah, relax je. Dan yang akan membatalkan dia apa dia? Kena tahu. Setiap kali tuan-tuan bila kita masuk entry, kita mesti tahu apakah bacaan yang membatalkan entry kita tu. Baik. Jadi bila tuan-tuan dah nampak ada momentum sell 15 okey, fine, dah set dah. Yang akan membatalkan bacaan momentum sell di 15 adalah momentum buy di L15. Tapi jikalau momentum sell di L15 tak selesai jatuh, disambung dengan momentum sell di H1, tuan-tuan dah tahu dah, hold je lah. Tuan-tuan risau kan, mungkin dah ada momentum sell ke H1, tuan-tuan risau, alamak kod dia ni, kod takut kan, alamak lah kan, tuan-tuan letak SL lah, stop loss profit. Dan itu jaga dia. Right? Saya harap dapat menjawab. Baik, sangat menarik. Okey, Syakirin Aris, cikgu minta review pair GUJJ. Saya tengok weekly GU re-entry sell. Memang? Tapi daily re-entry buy. Okey. Itu soalan yang menarik. Macam saya intraday trader, boleh ke saya buy dulu sebab ikut TF daily walaupun perjalanan mingguan adalah sell? Okey. Good. Soalan yang bagus. Siapa nama tadi? Syakirin. Okey, terima kasih Syakirin. Soalan yang bagus. Saya suka soalan tu. Okay, first kita tengok di weekly. Kita nampak sangat-sangat jelas tuan-tuan, candle berada di zone 5-10 high di weekly. Kadang-kadang tuan-tuan bila tengok dekat kawasan weekly ni, sebab candle dia kecil, garisan dia kecil, saya dah jarang tengok dah. Apa sebab pasu? Saya pergi kat daily, Allah Akbar. Tuan-tuan, ini memang bukan memang lah, insya-Allah sangat jatuh lah. Okay, ya Allah, saya tak ada clear shoot. Okay, pasal dah tengok dekat daily pasal di garisan top BB, ya Allah, ni garisan top BB ni tuan-tuan, top BB di daily adalah kawasan 5-10 high di weekly. Okay. Lepas tu nampak ada 3 candle, ada echo cocok, 1, 2, 3 tak lepas. Dia test tuan-tuan, dia test. Kemudian ada engulf. Ni dah jadi. Ni dah jadi. Ada engulf di daily tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila ada bearish engulf di daily, kita tahu yang akan memvalidkan ataupun yang kita nampak sebenarnya dalam tu di time frame H1, bila muncul momentum sell, jalan jatuh. Dan tuan-tuan, inilah bacaan dia bila muncul momentum sell di H1. Tu dia jatuh. Dan saya tahu dia nampak ni tuan-tuan, alamak, dia jatuh kat kawasan 5-10 low di daily. Aku nak buy relax dulu. Jangan tergesa-gesa. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Pandang betul-betul. Bila ada bacaan momentum sell di H1, memang target TP dia di 5-10 daily. Lepas tu kita fikir nak buy sebab kita scalping. Relax dulu. Mata tu cuba tengok dekat 4 jam.
Nampak tak bacaan momentum sell? Bila ada bacaan momentum sell di H1 disambung dengan momentum sell di H4, dia nak jatuh kuat tuan. Dia nak jatuh kuat. Yang naik ni retrace saja. Dan saya memang langsung tak cadangkan untuk buy. Ini memang sell. Ini memang kuat. Ini memang kuat. Kalau saya tuan-tuan, antara mid dengan low ni, antara top BB dengan mid ni memang tempat saya meletak sell dan saya hold. Dan di mana nak TP? Low BB di daily. Dan sebenarnya tuan-tuan, kalau siapa rujuk kepada saya punya wall, lepas tu saya dah hantar post dah. Saya kata ni GU ni tuan-tuan Saya ada hantar post pasal sekejap mana saya hantar itu. Okey, ni saya punya Facebook. Bagi sesiapa yang mungkin boleh follow lah sebab saya memang tak add friend lah. Follow je lah. Yang ada je lah tu. Sebab dulu saya asyik add friend tapi saya tak nampak faedah pun. Sebab tuan-tuan dekat malam maya ni, kita walaupun kita ada beribu-ribu bukan kita kenal pun. Betul lah. To be frank, tak kenal. Jadi saya memang tak add dah. Just follow je lah. Dan apa yang boleh saya tunjukkan, okey, saya dia bagi bacaan. Nah, di bazu saya hantar. Okey, semalam ni tuan-tuan, saya hantar semalam 12 malam. Okey. Saya cakap badan dah letih tapi mata masih lihat nak lelap. Scroll NT4, nampak setup kahwin. Saya dah beritahu dah, GU MHB sell, EG MHB buy. Ni yang saya nampak bentuk nak jatuh. Sebab hari satu hari lepas memang penat sangat. Satu hari habis untuk kelas hari Sabtu. Hari Ahad saya balik Melaka, balik seorang-seorang. Kemudian ada urusan beberapa hal kena settle. Balik pula, waktu jaga bulat kecil tu, memang saya letih sangat. Saya sampai macam, alamak, dah penat sangat badan. Tapi penat-penat tuan-tuan, bila tengok candle geram. Masih lagi nak cerita tu yang saya post benda ni. Saya letak MHB sell untuk GU dan juga MHB buy untuk EG. Alhamdulillah, pada ketika ni 26204 pun kan, 26204. Sekarang dah 26, 25, 3. Dah hampir 90 pip jatuh. Daripada 90 pip. Yes, daripada apa yang saya hantar tu. So memang sebenarnya tuan-tuan, benda ni dah jelas sebenarnya, dah jelas. So bagi sesiapa katakan saya nak buy, tuan-tuan, kalau nak sangat buy, sebenarnya yang akan memvalidkan buy ataupun tuan-tuan nampak re-entry buy di daily ni adalah bacaan momentum buy di H1. Tuan, cuba perhatikan, hingga sekarang tidak ada sebarang bacaan momentum buy di H1. Tidak ada sebarang kenaikan. Dan dah ada momentum sell di H4. Jadi tuan-tuan, bila ada bacaan momentum sell di H4, maka kita menunggu untuk re-entry sell. Nak tahu re-entry sell? Ni sekarang tengah berlaku sebenarnya. Kenapa? Tuan-tuan nampak di H1, EMA 50 berada di luar top BB. Ini tanda-tandanya di H4 sedang nak muncul bacaan atau setup re-entry sell di 4 jam. Jadi bagi saya penat sangat buy, apa saya boleh katakan, hati-hatilah. Kalau saya, no. Antara top BB dengan mid BB, tuan-tuan, dalam fikiran saya satu saja, sell saja, tak ada buy. Tapi apabila ada candle katakan saya dah terlambat, alamak, katakan kita dah jatuh di antara mid dengan low, nak sell, tak payah, tak nak. Dah terlewat. Tuan-tuan, market tak tunggu kita. Kita kena tunggu market. Saya tak kejar, tapi saya tunggu. Itu sebab saya post, saya nampak bacaan tu tepat tu untuk memulai dan diam. Kalau katakan baru nak masuk di antara mid dengan low, saya tak cadangkan. Memang tak, sikit tak ada cadangan. Saya tak cadangkan. Sebab saya nak tuan masuk tempat yang selamat, tempat yang zone yang memang masuk, insya-Allah mudah dapat profit. Tapi kena bertahan dan jaga money management. Itu penting. Okey, mungkin soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya ni daripada Lilik Ernawati. Salam cikgu, EU monthly dah sampai EMA 50, mohon pencerahan. Saya masih lagi tak nampak apa-apa, dia buffering lagi. EU monthly? Okey. EU. Okey lah tu. Okey, tuan-tuan.
Apa yang saya nak, satu benda tuan-tuan kalau sesiapa yang trade EU, pastikan tuan-tuan selalu rujuk kepada indeks USD. Sebab pergerakan EU ni tuan-tuan, dia dah macam cermin dengan indeks USD. Macam saya katakan tadi, sebenarnya bila saya sebut indeks USD tuan-tuan, nampak tak dia dalam keadaan jatuhan dan kawasan downtrend. Maksudnya EU tuan-tuan dalam keadaan kenaikan. Naik dan naik. Lagi lemah indeks USD, lagi tinggilah EU akan naik. Jadi kalau terus refer kepada EU, okay tuan-tuan, tengok trend di daily ni, belum lagi selesai candle ni. Antara kemungkinan yang mungkin berlaku adalah bacaan momentum buy. Ni yang saya suka Pak Su. Ni yang saya sangat suka. Sebab kenapa saya suka? Sebab berbalik kepada apa yang saya kisahkan awal tadi, entry dalam BBMA adalah selepas signal, setup selepas signal. Tuan-tuan, jikalau candle ni tutup di luar top BB pada jam 5 pagi nanti, maka nama candle yang saya nyatakan ni adalah momentum buy. Maksud nama dia momentum buy. Jadi maksud bila dia ni momentum buy, maksudnya selepas ini adalah re-entry buy. dan ini adalah bacaan di time frame daily. Bermaksud besok hari Rabu, lusa hari Khamis, tulat hari Jumaat. Secara kiraan matematik untuk BBMA, bila minggu ini ada momentum buy, maka tuan-tuan re-entry buy-nya minggu depan. Itu sebab saya suka. Pasal apa? Sebab bila muncul momentum buy di daily, saya tahu minggu depan saya nak buat apa. Cikgu dah tahu sebab dia dah beritahu. Sebab kira-kira dia dekat situ dengan syarat momentum buy. Kalau tak ada momentum buy, fikir dulu, ni nak jatuh ke ni. Tapi kalau tuan-tuan ada momentum buy, sebab candle tutup pada pukul 5 pagi, kalau muncul momentum buy, sebab potential momentum buy sangat kuat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal di EUH4 ni kita nampak EMA ni tuan-tuan berada rapat dengan mid, jauh dengan low. Dan low BB tuan-tuan, dia mengembang. Bermaksud EU nak sambung naik. Jadi ketika dia naik, dia langgar EMA 50 di daily ke, di monthly ke, di weekly ke, selagi ada macam momentum buy ni, dia terus naik. Semua garisan-garisan yang kita nampak tu adalah garisan-garisan resistance. Tu dia break, terbanglah. Jadi bila EU terbang, maka kawan dia USDCHF terjun. Jadi jikalau kita buy EU, maka kita lihat kawan sebelah USDCHF, kita kena sell lah. Dan untuk EU, terima kasih pada soalan yang diberikan. Sebab minggu ni saya tak fokus dengan EU, dan jikalau muncul EU, maka saya tahu minggu depan saya nak ketepikan satu MT4 khas untuk re-entry buy di daily untuk EU. Tu saya suka tuan-tuan. Saya suka sebenarnya, saya suka setup daily. Kenapa tuan-tuan? Berbalik kepada, saya kena cerita. Sebab kalau saya tak cerita, nanti dia katanya, bang hari ni re-entry, hari ni ada momentum buy, besok boleh re-entry ke? Itu jenuh nak cerita tu. Sebab tuan-tuan, sekali lagi, untuk terbentuknya setup re-entry, definisi re-entry adalah candle yang menyentuh garisan MA5 atau MA5 dan MA10, buy atau sell lah. So jadi definisi itu adalah MA5. Bermaksud untuk munculnya setup atau tempat re-entry di daily tu, atau dalam time frame lah, dia memerlukan minimum 5 candle sebab MA5. Jadi satu minggu, satu hari satu candle daily, 2 hari 2 candle daily, 3 hari 3 candle daily, 4 hari 4 candle daily, 5 hari atau seminggu 5 candle daily. Bermaksud dalam satu minggu mampu untuk muncul satu setup di daily. Jadi jikalau minggu ni, insya-Allah besok muncul momentum buy di daily, tuan-tuan, minggu depan kita menunggu re-entry buy
di-delete untuk you. Untuk you dah tahu sebenarnya tu saya suka. Jadi saya relax lah, saya tak ada kejar-kejar lah. Cikgu dah nampak cikgu relax lah. Sebab setup ni kuat. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan dah dapat setup ni, tuan-tuan dah boleh ni saya cerita pula ni. Okay. Bila dah nampak ni tuan-tuan dah boleh mempelbagaikan risiko. Okey, saya bagi tips. Ni tinggal 5 minit saya bagi tips satu lah. Ni apa saya buat lah. Bila saya dapat setup ni tuan-tuan, contohnya Pak Su contohnya saya ambil lah $300. Baik. Okey. $300 Pak Su, saya letak dalam 3 akaun. Akaun pertama $100, akaun kedua $100, akaun ketiga $100. Baik. Ada $300 tuan-tuan. Okey. Saya ni jenis nak mempelbagaikan risiko. Akaun pertama, ni contoh. Akaun pertama saya hanya entry satu layer 0.01 sahaja. Okey. Akaun kedua juga $100, tuan-tuan, saya entry dengan 0.02. Akaun ketiga Pak Su, saya entry dengan 0.03. Jadi, jikalau profit, dah tentu akaun kedua 2 kali ganda daripada yang pertama, akaun ketiga adalah 3 kali ganda. Tapi benda yang sama Pak Su, benda yang dah jelas, dah tahu nak buy dah, dah jelas. Okey. Apa yang mungkin berlaku yang saya dah pernah lalui? Lepas tu, bila kita ada 3 akaun, contoh, kita akan mudah membuat kesilapan. Kadang-kadang nak tertekan empty force yang pertama, tak tekan yang kedua. Betul. Nak tekan yang kedua, tak tekan yang ketiga. Sepatutnya tuan-tuan kita dah fikir, yang ketiga ni nak letak 0.03. Kita maklumlah kan, kadang-kadang tuan-tuan bila trade dengan ada banyak masalah, kita akan mudah melakukan kesilapan. Jadi nak buka, nak tekan 0.03, terbuka ke akaun 0.02, tekan 0.03. Dah. Wah, bertukar. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi apa yang saya buat, yang saya nak cadangan untuk tuan-tuan gunakan adalah tuan-tuan cuba explore copy trade. Copy trade untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Saya buat untuk diri sendiri, tuan-tuan buatlah untuk tuan-tuan sendiri. Caranya dapat akaun yang pertama ni akaun master, tuan lah master. Akaun yang kedua adalah akaun slave ataupun follower. Dia follow apa master beritahu. Akaun ketiga pun follow juga. Okey. Dalam copy trade apa kita boleh buat adalah kita setkan akaun kedua. Apabila akaun pertama bergerak 0.01, secara automatik dalam masa less than 1 second dia jadi 0.02. Wow. Kita tekan dekat akaun pertama, dia akan copy trade akaun kedua ni automatically 0.02 pada harga yang sama. Dan akaun ketiga ni tuan-tuan tekan dekat master 0.01, secara automatik akaun ketiga akan jadi 3 kali ganda. Jadi apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan hanya pegang satu akaun saja. Jadi tak boleh melakukan kesilapan. Pak Su tekan, okey, satu lot dekat harga sekian, automatik harga yang sama, akaun kedua darab 2, akaun ketiga darab 3. Jadi tak melakukan kesilapan. Begitu juga tuan-tuan nak ada banyak akaun, gunalah sistem copy trade untuk akaun sendiri. Itu yang memudahkan. Dulu tuan-tuan saya pernah buat sampai menu Pak Su, sampai 8 akaun. Tunggang langgang akaun saya. Kelang-kelibut. Saya kata ini GU. Lemak ni GU, ni U satu. Dah lupa. Jadi yang mudah ni kalau tuan-tuan nak mempelbagaikan risiko atau macam-macam lah, memerlukan banyak akaun, gunakan copy trade, tekan 1, automatik kali 2, kali 3, whatever kali lah tuan-tuan. Jadi yang penting adalah nak elakkan kesilapan dan tuan-tuan hanya trade dengan menggunakan satu MT4 saja. Kan senang. Itu yang mahal tu. Sebab satu lagi, kenapa? Kerana akaun kedua ni untuk rumah, akaun ketiga ni untuk anak, untuk whatever lah. Jadi senang, pegang satu je. Jadi kurang nanti follow je. Jadi kita nak mengelakkan kesilapan. Betul. Alright, 11.30 tu habis untuk kami trade. Contoh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih cikgu di atas perkongsian yang sangat menarik. Mohon maaf ada sedikit gangguan, tapi alhamdulillah still terus bersama dengan kita, penonton-penonton anda di luar sana. Saya mendoakan semoga anda mendapat manfaat apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Aslan untuk malam ini, dan pergunakanlah tip-tip yang menarik ataupun
orang kata nasihat-nasihat yang sangat penting. Sebab dia keluar macam tu je. Kita tak tahu bila dia nak keluar. So esok jangan lupa kita ada segmen tak ada, kita terus bersama dengan bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.